Dia soalkan anak-anak buah dia tidak dapat IC. Kak, kena ingat kak, logik akal dia. Logik akal seperti mana? Si Jesti bagi tahu, ya kamu lahir di kandang lembu, bukan kamu jadi lembu. Sama jugalah, kamu lahir di Malaysia ataupun di Sabah, belum tentu kamu jadi rakyat Sabah ataupun rakyat Malaysia. Isu IMM13 kembali mulai tular di sosial media guys. Selepas tular satu video di mana wanita mengaku sebagai bekas pemegang IMM13 yang mendapat kewarganegaraan Malaysia. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Balik lagi bersama saya BDT di BDT Crew, dan hari ini kita bakal bahas dan react satu video yang cukup menarik perhatian saya guys. Dalam video ini kita akan membincangkan satu video di mana ini adalah satu pendapat. Kalau tidak salah beliau ini adalah seorang peguam. Kalau tidak salah, kalau saya salah mohon pembetulan guys. Dan apa yang menarik daripada kenyataan beliau ini adalah membidas tentang pemegang IMM 13 yang mendapat kewarganegaraan Malaysia. Dan di sini video ini bertujuan sekadar mengedukasi dan memberi tambahan pengetahuan untuk kita semua supaya tidak tersalah mentafsir apa yang terjadi sekarang dan kita tidak membuat andaian sesuka hati. Oke guys, jadi kita akan nonton video ini. Kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video lain yang bakal saya buat, sama ada reaction ataupun fakta seputar Sabah dan Sarawak. Dan apa pendapat kalian guys tentang pemegang IMM13? Apakah layak dihantar pulang ataupun biarkan saja tinggal di Sabah? Coba komen guys. Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton video ini guys. 1, 2. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Wanakem Kacahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dalam isu IMM13. IMM13 hadir. Saya rasa masyarakat faham apa yang saya nak sampaikan. IMM13 hadir. Ya, baru-baru ini ada seorang ngakak pelarian iaitu pemegang kad IMM13 begitu bangga memiliki kad warga negara Malaysia. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kak. Kakak, saya tidak tahu apa nama kakak, tapi isu dah viral. Ya, dapat diputan daripada masyarakat, pandangan daripada masyarakat, dan banyak tanda soal dengan apa yang akak kongsikan. Dan saya berterima kasih ke atas kebodohan akak, dan akak buktikan apa yang Jesti Elisius selalu sebut. Ya, kalau kamu lahir di kandang lembu, takkan kamu mau jadi lembu. Betul lah juga logik dia. Jadi apa yang saya nak sampaikan hari ini sekadar satu perkongsian perlembagaan persekutuan ya, perlembagaan persekutuan ya. Ini bukan ChatGPT ya, ini yang tertulis, apa yang tertulis ini yang saya sampaikan. Ya. Jadi bila katakan kewarganegaraan dicatatkan dalam perlembagaan di bahagian 3, iaitu dalam bab kewarganegaraan. Bab 1, pemerolehan kewarganegaraan. Jadi apa yang saya nak soalkan, bila mana saya dengar akak ini bercerita bangga dengan pelarian, dia tu bangga, dia ni pemegang IMM13 dan diberikan kad pengenalan, itu tidak masalah kalau dikatakan ikut undang-undang. Kami rakyat Malaysia tiada masalah sebab itu dilaksanakan dari segi perlembagaan persekutuan. Tetapi di sini jadi persoalan, ya, dia minta IMM13 semua hadir. Dia minta semua hadir dan dia minta viralkan, dan isu pun dah jadi besar, dah didapat pandangan daripada pihak kerajaannya sendiri. Jadi dia soalkan anak-anak buah dia tidak dapat IC. Kak, kena ingat kak, logik akal dia. Logik akal seperti mana? Si Jesti bagi tahu, ya kamu lahir di kandang lembu, bukan kamu jadi lembu. Sama jugalah, kamu lahir di Malaysia ataupun di Sabah, belum tentu kamu jadi rakyat Sabah ataupun rakyat Malaysia. Otomatik IMM13 itu adalah kad pelarian. Dan saya nak tahu juga sebagai rakyat Malaysia, di manakah peruntukan IMM13 untuk memohon kad pengenalan Malaysia? Guys, ini yang sangat menarik guys. Itu tanda tanya yang besar guys. Pemegang IMM13, setahu saya, ini bukan ChatGPT tahu guys. Saya banyak bertanya, dan apa yang saya tahu tentang pemegang IMM13, mereka tidak punya privilege untuk mendapat kewarganegaraan tahu. Itu kad permostatin sementara saja, untuk kad di bawah perlindungan untuk sementara saja. Tapi macam mana seorang pemegang kad, bukan kad lagi, IMM13, dokumen IMM13 boleh begitu berani dengan lantang dan egonya bilang dia punya kad pengenalan? Dan macam mana perkara seperti ini boleh tembus guys?
Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Saya masih tidak dapat proses guys. Apa yang macam mana Malaysia boleh membenarkan seorang pemegang IMM 13 untuk jadi warga lokal kan guys? Oke, kita sambung nonton. Tiada dalam perlembagaan, tiada dalam perkara perlembagaan. Bermakna perkara itu salah apa yang akak buat. Kalau benda itu betul, kenapa perlu angkuh, kenapa perlu riak? Inilah saya katakan, jangan bagi pelarian muka. Jangan bagi mereka kerakyatan. Bila bagi kerakyatan, inilah jadinya dia bawa lagi kaum kerabat dia untuk memohon IC dan identiti di Malaysia. Melainkan mereka pergi ambil permit di negara asal iaitu Filipin. Ambil permit ataupun ambil pasport di negara mereka. Ambil identiti di negara mereka. Ambil kewarganegaraan Filipin dan dia datang ke Malaysia boleh mohon. Begitu jadi apa yang saya guys. nak orang faham. Orang nak faham. Rakyat Malaysia kena faham. Ini bukan cakap Syok sendiri. Bukan cakap guna ChatGPT. Di sini dalam perkara perlembagaan memang banyak tafsiran dia. Sebab saya nak bacakan itu mau dekat setengah jam baru boleh sampai habis semua saya ceritakan. Tapi saya ambil sedikit. Itu perkara 24. Pelucutan kewarganegaraan kepada pemeroleh atau menggunakan kewarganegaraan asing. Itu dalam perkara 24. 24, ya? 24, 25, Jadi 26. saya pun ada tengok banyak orang share akak tu punya tempat lahir di di Shah Alam ke apa, saya tidak tahu pasti, tapi dia punya jiwa masih di Mindanao, di Filipin. Ya, itu salah satu. Tidak setia pada negara. Betul. Jadi bila mana tidak setia pada negara dan bila mana dia memprovokasi, dia dapat IC dan dia bangga suaminya Pakistan, dia sendiri yang mengaku, dia sendiri yang bangga dengan kad pelarian dia IMM 13. Bila kita sebut, ada orang kata kamu kena jaga hati-hati mereka. Jangan kata pelarian tetap pelarian. Memang pun itulah tafsiran undang-undang yang katakan pelarian tetap pelarian. Walaupun 40 tahun ataupun kerana tinggal di Sabah memegang IMM 13 selama 50 tahun, 56 tahun, kamu tidak boleh menjadi rakyat Malaysia walaupun dah lama. Betul. Sebab kita kena tahu tujuan kad itu diberi bukan untuk rakyat Malaysia. Itu adalah tempat persinggahan sementara. Betul. Untuk kamu balik. Betul. Kalau kamu tak balik, kamu menuntut MyKas, kamu menuntut IC, itu adalah perkara yang sia-sia. Birokrasi JPN dan birokrasi Malaysia ini bukan macam Filipin. Dan apa yang saya nak katakan, pihak berkuasa, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, ya, boleh menggunakan perkara 26 dalam perlembagaan 24, persekutuan, 25, 26. iaitu peruntukan lain bagi melucutkan kewarganegaraan melalui pendaftaran ataupun penaturalisasian. Naturalisasi. Betul. Di situ dalam kurungan 1, kerajaan persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan mana-mana warga negara yang menjadi warga negara melalui pendaftaran ataupun melalui penaturalisasian jika berpuas hati bahawa pendaftaran atau perakaran naturalisasi itu telah didapati dengan cara fraud, Palsu. nyataan palsu atau menyembunyikan apa-apa fakta material atau telah dibuat atau diberikan dengan silap. Jadi bolehlah ambil tindakan daripada perkara 26 untuk siasat. Sebab apa? Dia menuntut ya IMM 13 untuk dapatkan MyKas, MyIC, sedangkan terang-terang IMM 13 itu adalah kad untuk pelarian dan dia sendiri pun bangga sebagai pelarian daripada Filipin. Jadi di sini apa yang Jesti kata telah terbukti, apa yang dikatakan Jesti telah terbukti, dan apa yang disoalkan setiap kali kamu buktikan dari kebodohan dan dari riak kamu sendiri. Kakak ini ya satu contoh yang boleh diambil sebagai teladan bila mana pelarian dapat kad pengenalan di Malaysia. Ya, ini sekadar perkongsian untuk kita faham. Ya, ada banyak lagi perkara yang boleh kita rujuk dalam perlembagaan persekutuan, ya, daripada perkara apa ni? Kejap saya ulang. Daripada perkara 14. Daripada perkara 14 hingga 31 adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Boleh rujuk perlembagaan dan baca perlembagaan dan fahami apa yang dikatakan sebagai kewarganegaraan, dan akak ini memang sah-sah boleh lucutkan kerakyatan dia daripada perkara 26. Sebab apa? Dia mementingkan pelarian
daripada Filipina untuk diberikan Saya MyCash setuju. dan identiti di Begini Malaysia. yang Itu best, adalah ya. satu pelanggaran Itulah. Perlembagaan Persekutuan. Dan terang-terang ditahu IM13 ini tidak termasuk dalam Perlembagaan Persekutuan sebab tidak ada ditulis di sini IM13 pelarian Malaysia, Betul. pelarian di Malaysia di Sabah boleh menuntut kad pengenalan, melainkan mereka ada pasport daripada Filipina, mereka ada mohon kerakyatan daripada Filipina dan mereka ada permit daripada Filipina datang ke Malaysia mohon kerakyatan. Itu tidak ada masalah, memang ikut landasan undang-undang. Tapi ini perkara kita perlu soalkan. Di manakah birokrasi JPN dan imigresen berkesan, kita mau melihat dan kita mahukan satu penjelasan daripada pihak berkuasa berkaitan isu yang dibangkitkan ini. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam. Guys, satu video yang cukup bagus, cukup dalam dan cukup berfakta guys. Saya cabar mana-mana pemegang IMM 13 yang untuk membahas balik apa yang membidas apa yang diberikan tadi, apa yang dibahaskan tadi. Saya cabar. Dan ini saya cakap seperti yang saya bilang. Pemegang IMM 13 selalu bilang jaga hati, jaga hati, jaga hati. Jadi masyarakat Sabah yang sudah terguris hati karena perkataan orang-orang yang seperti video di dalam video kakak itu yang mengaku konon pemegang IM 13 yang dapatkan pengenalan, itu macam mana guys? Itu macam mana kira? Nah, jadi di sini apa yang saya mau bahaskan, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah satu info edukasi untuk semua faham. Kerakyatan itu boleh ditarik guys, boleh ditarik, tidak kira. Walaupun sudah mendapatkan pengenalan, kewarganegaraan masih boleh ditarik kalau mempunyai salah satu daripada sebab-sebab yang munasabah untuk ditariklah. Antaranya mempunyai dua kewarganegaraan, tidak setia kepada negara, dan juga satu lagi membuat kalau tidak salah saya ini 24, 25 dan 26 dia punya nomor dalam kenegaraan. Nanti kalian boleh simak. Dia membawa untuk merusuh, untuk membuat kekacauan macam yang di dalam video itu. Itu salah satu guys. Dia menyeru pemegang IMM 13 untuk tampil yang sudah dapat IC guys. Jadi di mana lagi keadilan kalau ini pun tidak dapat disiasat oleh pihak berkuasa. Jadi memang saya menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat hal-hal seperti ini guys. Mudah-mudahan ada yang mengambil tindakan terhadap pemegang IM 13 yang mendapatkan pengenalan seperti itu guys. Tidak jadi masalah kalau pemegang IC merah sebab pemegang IC merah itu adalah orang-orang yang menanti keputusan sama ada layak menjadi warga negara atau tidak. Jadi macam yang dikatakan di dalam video tadi, tidak ada masalah kalau balik ke Filipina, ambil paspor, balik lagi ke Malaysia untuk permohonan IC, itu selesai. Tapi ini lahir konon di Sabah terus jadi orang Sabah, sudah tidak semudah itu guys. Jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Apa pendapat kawan-kawan? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Kita bincangkan dengan matang dan semoga video yang saya bawakan ini mengedukasi. Itu yang paling penting lah. Saya harap dapat mengedukasi masyarakat Sabah ini supaya tidak tersalah pemahaman tentang apa yang terjadi. Kita bukan membenci guys, kita jauh daripada membenci. Cuma kita mau hak kita dipertahankan dan kebenaran itu dapat ditegakkan. Itu saja yang kita mau. Kalau kalian setuju dengan apa yang saya bilang, komen di ruang kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian tidak setuju, bebas di ruang kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu. Ingat, jangan mudah percaya dan salam gok-gok. Assalamualaikum. Jumpa lagi good people.